Okay, hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ikali here. Okay, so kali ni aku tak nak cerita benda-benda seram. Aku nak cerita pasal isu semasa sekarang. Suka untuk saya sentuh di sini. Wah, kan macam good cakap. Okay, macam mana aku nak cerita benda ni benda yang aku nak cerita hari ni dia sebenarnya macam berkait rapat dengan benda yang jadi dekat keliling kita sekarang. Kalau kita tengok isu-isu semasa pun banyak benda ni terjadi. Bukan sikit tapi banyak sangat. Memang terlampau banyak lah sekarang. Benda yang aku nak share tu sebenarnya pasal depression, pasal murung, pasal masalah mental. Apa yang aku boleh cakap dalam video aku ni, ini pendapat aku dan apa seorang yang ada masalah ni rasa. Bukan semua orang rasa benda ni, tapi sekarang ni terlampau ramai sangat. Baru-baru ni aku tak tahu hampa alert ke tak dengan apa yang jadi dekat artis kita. Itu Janani. Okay. So Janani dia ada share dekat dia punya IG. Dia kata dia ada masalah bipolar. So tu pun salah satu daripada penyakit kemurungan lah, masalah mental kan. Tapi aku nak hampa faham dekat sini yang tak semua penyakit mental tu gila. Bukan semua penyakit mental tu gila. Ada setengah orang yang dah kena sakit ni tapi dia malu nak minta tolong dengan orang. Dia malu nak pergi hospital. Dia takut orang, masyarakat keliling ni, dia takut sangat orang keliling ni macam konden. Sorry kalau aku ni macam susah nak cakap. Cuma aku je yang rasa apa yang diorang tu rasa. Okay, so macam yang kes Janani ni, dia kata dia dengar suara banyak apa semua. Dia terkenal lah. Tapi yang tak seronoknya kat sini, kenapa ada orang yang boleh komen benda-benda yang tak masuk akal. Maksudnya orang kata dia tu berlakon. Orang kata dah banyak duit pun takkanlah nak depress lagi. Ada yang kata boleh pula nangis-nangis rakam video. Dia bukannya seronok-seronok tau nak rakam video tu. Kadang-kadang faham tak, orang yang ada sakit macam ni, mereka sebenarnya mereka tak ada siapa pun keliling mereka. Okay, memanglah apa tengok, okay, macam Jana tu, dia ramai orang keliling dia. Maksudnya ada kawan-kawan artis apa semua. Tapi hampa kena faham satu benda, tak semua orang yang hampa kawan, hampa boleh share masalah hampa. Hampa mesti akan ada seorang je orang yang hampa akan betul-betul share masalah hampa. Kadang-kadang orang takut nak share masalah kita, takut yang depa ni macam judge kita macam-macam. Benda tu aku sendiri pernah rasa. Bukan semua orang senang nak lalui benda ni. So tolonglah, aku harap sangat hampa yang duk komen, duk kata asal menangis rakam. Yang tu je salah satu cara untuk kami nak luahkan perasaan kami. Nangis-nangis dekat TikTok, minta attention. Okay. So kalau kata kami yang menangis ni minta attention daripada hampa, kenapa hampa tu bagi attention dekat kami? Kalau hampa just scroll tengok, dia nangis, okay scroll, tak ada masalah. Takkannya benda tu jadi viral, takkannya jadi isu attention. Yang boleh jadi benda tu viral apa semua, hampa semua sendiri yang buat benda tu. Hampa yang seronok share, tengok perempuan ni nangis cini-cini, tengok perempuan ni macam ni. Hampa seronok tengok orang derita, hampa seronok tengok orang jatuh. Senang cerita, apa benda buruk yang jadi dekat orang, hampa suka tengok. Itulah masyarakat sekarang. Itu belum masuk lagi kes bully. Kes bully dekat internet ni sekarang, ya Allah Tuhan, dahsyat gila. Daripada Twitter, daripada TikTok, daripada FB,
Aku dalam banyak-banyak social media yang aku tengok ni, aku rasa FB yang paling teruk sekali lah. Mungkin komuniti dia orang-orang yang dah berumur. Aku bukan nak kecam semua orang yang pakai Facebook. Aku sendiri pakai Facebook. Tapi komuniti Facebook ni sangat-sangat teruk. Kita sedia maklum tahu, Twitter salah satu tempat untuk orang remaja tweet benda yang jadi ataupun buat lawak-lawak bodoh. Kadang-kadang benda tu kita saja tweet. Bukannya sebab kita nak minta perhatian ke apa, tapi itu pun salah satu cara kita nak release tension juga. Kita rasa benda tu lawak and kita nak gelak dengan orang. Tapi benda tu semua jadi silap bila sampai ke Facebook. Bila benda ni sampai dalam Facebook, benda ni jadi toksik gila. Siap ada yang komen, budak-budak Twitter ni tak pernah tak bodoh, budak-budak Twitter tak pernah tak bangang, budak Twitter ni sentiasa lapar perhatian, budak Twitter ni macam-macam lah, macam-macam dia orang komen. Sedangkan aku rasa macam benda tu lawak bodoh je. Kenapa hampa nak pandang serius sangat benda tu? Hampa buatkan comment section tu jadi benda yang, macam mana aku nak cakap, benda yang untuk menyebarkan kebencian. Hampa cuma kerja nak scroll FB ke Twitter ke apa ke untuk hampa cari salah orang, untuk hampa komen. And hampa ni pula suka buat team untuk kecam orang ramai-ramai. Hampa tak rasa malu ke dengan diri hampa? Hampa boleh letak tak diri hampa dekat orang yang kena kecam tu? Hampa rasa benda tu lawak ke? Hampa tak rasa ke benda tu kadang-kadang orang tu buat tak ada niat apa pun, tapi hampa punya kecam, uish, dahsyat sangat weh. Aku rasa macam hampa ni seronok sangat jadi Tuhan, jadi hakim untuk kehidupan orang. Hampa rasa diri hampa tu betul sangat ke? Aku tak faham apa benda yang hampa fikir. Kita kena fikir tau, tindakan apa yang kita buat hari ni akan menyebabkan apa yang orang tu rasa and menyebabkan dia punya tindakan lepas-lepas tu. Maksudnya, okay, contohlah, hampa condemn seorang budak ni, kita tak tahu tahap mental dia macam mana, kita tak tahu hidup yang dia tengah lalui macam mana. Mungkin dia ada masalah family, mungkin dia tak ada family, mungkin dia tak ada kawan-kawan, mungkin ada benda yang buruk je dalam hidup dia. Dia pula tengah buat benda untuk happykan diri dia sendiri, tapi hampa kecam dia, hampa buat dia macam salah besar, macam dia bunuh orang. Otak dia makin pack dengan semua benda. Lepas tu dia ambil keputusan bunuh diri. Bagi aku, setiap kali orang bunuh diri, aku tak rasa dia bunuh diri. Aku rasa dia dibunuh. Sebab tindakan dia bunuh diri itu disebabkan apa yang orang keliling buat dekat dia. Hampa tak rasa bersalah ke kalau orang yang hampa kecam tu bunuh diri? Lepas tu, okey lah, kita tengok pula orang bunuh diri kan. Aku tengok bab orang bunuh diri ni pun satu hal juga. Setiap kali keluar berita orang bunuh diri, aku akan baca dia punya komen. And apa yang aku terkejut dekat sini, dia punya komen tu Masya Allah, siap cakap, oh bunuh diri, Tuhan tak terima, bunuh diri, macam ni. Lepas tu ada pula yang cakap macam, dah tahu ada depression tu, carilah Tuhan, macam ni. Hampa pernah ke rasa depression tu? Yang hampa senang-senang simply nak cakap, oh cari Tuhan apa semua. Hampa rasa orang depression ni tak solat ke? Hampa yang tak depression pun tak solat. Lepas tu hampa nak assume yang kita orang yang rasa depression ni macam tak solat. Sedangkan orang yang ada penyakit macam ni, aku rasa ada sampai satu tahap tu mereka tak tinggal pun sejadah. Sebab mereka dah tak ada tempat nak mengadu. Mereka ada sejadah je untuk sujud. Tapi bila manusia keep judging, dia orang dah tak boleh terima benda tu.
orang bunuh diri ni, orang tak fikir dia, macam mana aku nak cakap, orang bunuh diri ni dia fikir dia dah tak nak dengar benda-benda bodoh tu. Dia dah penat nak layan semua orang dalam hidup dia, and dia rasa lebih baik dia bunuh diri untuk dia tak payah dengar semua benda tu. Kadang-kadang ada setengah orang yang bunuh diri, mereka fikir mereka nak jumpa Tuhan cepat sebab mereka nak mengadu semua masalah mereka. Kenapa hari ni aku nak cerita pasal benda ni? Sebab baru-baru ni kan aku masuk UAT kan. Okay, masa aku masuk UAT, mula-mula aku masuk UAT tu, aku duduk dekat zon merah. So tiba-tiba ada satu ambulans sampai, kes emergency. Aku nampak ada seorang lelaki yang berumur lah. Aku tengok baju dia berdarah. So aku ingatkan macam accident. And then aku duduk dalam satu cubicle yang aku diasingkan dengan macam tirai-tirai plastik. Tapi aku bolehlah nampak kat luar kan. And then adalah sekumpulan nurse ni, dia orang datang pantau aku punya monitor apa semua. So dia orang ni sembang, macam aku dengar lah dia orang cakap, dia macam tu ada kes emergency, student umur 14 suicide, bunuh diri lah. Tapi tak meninggal lagi, dia masih hidup tapi kritikal lah. And then yang seorang lagi nurse ni, dia macam, suicide umur 14, kenapa? Lepas tu yang nurse yang bagi tahu ni, dia macam mengejek sini. Dia macam toxic friend, macam tu. And then yang nurse lagi seorang ni pula, dia macam, sebab tu je. Oh, aku ingatkan masalah besar sangat. Sebab toxic friend je nak bunuh diri, tak berbaloi langsung. Aku dengar, aku terkejut weh. Macam mana seorang nurse yang hang ada latar belakang medical kot, hang boleh cakap benda tu sebab toxic friend je, itu pun nak suicide, tak berbaloi. Apa weh? Hang tak ada otak ke? Macam hang tak boleh fikir ke? Ya, mungkinlah bagi hang toxic friend tu macam tak ada apa-apa, tapi budak tu umur 14 tahun kot. Hang tahu ke apa yang jadi kat dia kat sekolah? Kalau hang tak pernah kena bully dekat sekolah, hang jangan sembang toxic friend tu benda yang mudah untuk seseorang ni nak hadap. Hang tak pernah kena bully kat sekolah, hang tak tahu pun apa yang kita orang rasa. Aku masa sekolah, sebab aku badan besar tau, aku selalu kena ejek. Aku tak tahu apa masalah diorang, diorang benci sangat dekat aku. Aku selalu kena ejek. Masalahnya aku badan besar, aku tak pernah kacau orang. Tapi itulah hakikat dia. Masa sekolah rendah aku tak hadap sangat, tapi masuk sekolah menengah, aku rasa macam sepatutnya zaman sekolah ni zaman yang paling best untuk orang ingat. Tapi orang selalu kata bila dah kerja ni dah rindu nak sekolah balik. Tapi aku rasa tak, sebab aku badan besar je weh. Orang layan aku macam sampah. Aku jadi ketua kelas. Budak lelaki. Kalau lah aku boleh sebut nama dia orang, aku ingat satu-satu muka yang ejek aku tu. Memang sampai satu tahap tu, bayangkan aku tak sekelas pun dengan dia orang. Kita kan ada kelas aliran sains. Aku tak tahu lah sekolah apa macam mana, tapi sekolah aku ada kelas aliran sains, ada kelas aliran account dengan sastra. Aku aliran sains tau.
And budak-budak dalam aliran sains tu semua berpuak-puak. Ada yang puak-puak macam cantik-cantik, ada yang puak pandai-pandai. Aku kena pulau masa tu. Sumpah aku rasa nak berhenti sekolah. Aku merayu dekat mak aku nak masuk sekolah vocational. Aku tak pernah cerita lah dekat family aku kena bully kan. Aku cakap aku nak masuk sekolah lain. Tapi yelah, mak ayah mana yang tiba-tiba nak pindah sekolah anak kan. Lepas tu aku decide aku tak nak dah duduk kelas tu. Aku tak nak duduk dengan dia orang. Kadang-kadang aku masuk kelas, beg aku kena campak. Lepas tu aku masuk kelas, meja aku kena alih letak dekat belakang kelas. Satu-satu je meja aku. Salah aku satu je, sebab aku gemuk. Salah aku yang tu je. Orang buat cerita pasal aku, macam-macam orang cakap pasal aku. Bila dalam kelas ada kes curi ke, kes hilang handphone ke, hilang duit ke apa ke, yang jadi masa aku. Sebab apa? Dia orang cakap aku ni badan besar sebab aku duk curi barang-barang mereka. Aku pergi jual untuk aku dapat duit nak pergi makan. Aku tak kata lah semua budak kelas aku macam tu. Tapi aku ingat siapa yang buat dekat aku tu. Time tu aku tak boleh nak buat apa. So aku decide aku tak nak duduk dah kelas tu. So aku bagi exam aku fail. And then aku kena turun kelas lah. So aku ambil kelas account. So aku rasa macam tenang lah sikit duduk kelas tu kan. Tak payah nak hadap dah muka-muka yang selalu cari pasal dengan aku. Aku rasa okey lah. Tapi benda tak berakhir pun. Koridor aku tu, kita naik tangga, kena lalu depan 2 kelas aliran sains ni, baru jumpa kelas aku. And bayangkan, setiap kali aku lalu depan kelas aliran sains ni, student-student lelaki, dia orang semua macam, tahu tak, macam goyangkan meja, buat macam kena gempa bumi tu. Dia orang goyang-goyangkan meja, buat-buat nak jatuh pun semua. Sebab dia orang cakap bila aku berjalan, sekolah tu bergerak. Ada yang panggil aku giant. Macam-macam benda aku hadap weh. Yang tu pun orang boleh senang cakap toxic friend pun nak bunuh diri. Masa tu aku tak pernah lah nak fikir bunuh diri. Tapi aku fikir macam aku dah tak nak sekolah time tu. Jangan kata student, cikgu pun ada yang toksik lah. Bayangkan aku lalu depan kelas, cikgu tengah mengajar. Cikgu tu selama boleh panggil, "Oi gemuk, nak pergi mana?" Memanglah aku gelak time tu. Memang aku gelak. Tapi aku ni manusia. Aku ada perasaan malu tu. Aku nak tanya apa? Apa salahnya jadi orang gemuk? Apa salahnya jadi orang hitam?
Kenapa kalau kami ni gemuk ke, kami ni gelap ke, kenapa hampa nak rasa benci sangat? Sebab kami tak layak nak kawan dengan hampa. Sebab benda tu je tu.